Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mus. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa 'ala hadzal nabiyyil karim. وإلى المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Baik tuan-puan, seperti mana kita maklum, insyaAllah pagi ini kita akan teruskan pengajian kuliah secara online kita, anjuran kawan-kawan kita, gen anak muda. Kita akan sambung pengajian hari ini dia lain dengan Sarah. Sarah dah nak khatam. Pagi ni muka surat 16 tuan-tuan. Pagi ni muka surat 16, tajuk baru iaitu sifat ataupun ciri ketuhanan yang ke-8. InsyaAllah ciri ketuhanan yang ke-8. Kita bincang dalam kitab kita ini ada 13 ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Ini berbanding dengan kitab lain, kitab Misbahul Munir, kitab Faridatul Faraid, dia 20 ciri ataupun 20 sifat yang dibahaskan. Tapi kitab kita ini asas, dia bincang hanya 13 jenis sifat ataupun 13 ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. InsyaAllah pagi ini kita akan bincang, kita akan sambung ciri yang ke-8 iaitu sifat yang bernama iradah. Baik, saya rasa kita dah boleh teruskan, dah ramai kawan-kawan kita terus sambil-sambil kita menunggu yang lain, mungkin kita teruskan seperti biasa konsep cara kita, pendekatan kita sebelum kita masuk
makna irada, kita akan ulang beberapa perkara yang basic. Baik, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Muka surat 16 iaitu dan kedelapannya daripada 13 ciri ataupun 13 sifat yang ada pada zat ataupun pada diri Tuhan. Baik, kita sedang bincang tuan-puan, kita sedang bincang ciri-ciri pengenalan terhadap ketuhanan. Itu dia punya tajuk besar kita. Kita sedang bincang ciri pengenalan terhadap ketuhanan melalui metodologi ataupun pendekatan mengenal ciri yang ada pada Tuhan ataupun mengenal sifat yang ada pada Tuhan. Maksud apa mengenal sifat yang ada pada Tuhan, tuan-puan? Selalu saya sebut, selalu saya recall balik supaya kita sentiasa fresh, sentiasa kita boleh boleh terbentuknya kerangka dalam minda kita. Kalau kita belajar tauhid, tuan-puan, kita kena ada minda tauhid. Kalau kita belajar fiqh, kena ada minda fiqh ataupun kena ada kerangka fiqh. Kalau kita belajar tauhid, kita kena ada kerangka asas tauhid dalam minda kita. Baik, apa benda yang kita belajar, tuan-puan? Yang kita belajar ini ciri pengenalan, iaitu kita nak kenal Tuhan melalui pendekatan ataupun metodologi Ahlussunnah wal Jamaah, mengenal ciri yang ada pada Tuhan ataupun mengenal sifat yang ada pada Tuhan. Apa makna mengenal sifat? Mengenal ciri, mengenal sifat ini dia metodologi dia ataupun pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah. Maksud mengenal sifat ialah mengenal hukum sifat, mengenal hukum ciri. Mengenal hukum sifat, mengenal hukum ciri, bukan mengenal hakikat sifat. Ini yang selalu kita recall, selalu kita ulang. Bukan mengenal hakikat sifat, bukan mengenal hakikat diri Allah. Diri Allah Ta'ala kita tidak mampu kenal. Hakikat diri Allah Ta'ala kita tak mampu mengenal. Dan juga hakikat sifat yang ada pada diri Allah Ta'ala juga kita tak mampu mengenal. Tetapi yang kita ditekan, yang kita dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengenal hukum yang ada pada ciri, hukum ciri yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sahaja, sangat mudah. Baik, kita nak kenal yang ini ciri yang ada pada Tuhan, iaitu ciri yang ke-8. Ciri yang ke-8 ataupun sifat yang ke-8 yang ada pada Tuhan. Ini basic dia. Sekurang-kurang kita dituntut, kita dipaksa oleh Allah Ta'ala mengenal Allah Ta'ala, mengenal ciri yang ada pada Allah Ta'ala, sekurang-kurang 13 ciri yang ada pada diri Tuhan. Dipanggil ciri kesempurnaan. Ciri kesempurnaan yang ada pada Allah Ta'ala sekurang-kurang 13 yang wajib dan 13 istihalah, satu yang harus. Itu sempurna ataupun komplit kefarduan kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui pendekatan mengenal hukum sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita terus. Dan ke-8, ke-8 ini dia termasuk sifat ma'ani yang kedua. Sifat ma'ani ada 7, tuan-puan. Kita nak bincang sifat ma'ani yang kedua hari ini, iaitu iradah. Kenapa kita penting sangat pembahagian sifat ini? Supaya kita confirm, supaya kita clear, supaya kita tahqiq, supaya kita mantap kepahaman kita berkaitan dengan setiap sifat yang ada pada diri Allah. Kenapa kita nak bahagikan walaupun tidak menjadi kefarduan, tidak menjadi fardu ain untuk kita bahagi-bahagikan sifat ini, tapi lebih kepada untuk memantapkan kepahaman kita, untuk tahqiq kepahaman kita supaya daqiq, supaya halus kepahaman kita, menyebabkan hati kita lebih nampak tentang ciri ketuhanan. Jadi kita dah bahas yang pertama, kita dah bahas 8 ciri. Ciri yang pertama, apa yang kita bahas? Ciri yang pertama ialah wujub, itu termasuk dalam pembahagian sifat. 4 itu, ulama bahagikan 20 sifat kepada 4 pembahagian. Pertama ialah sifat wujudi, itu sifat nafsiyah, iaitu wujub. Sifat nafsiyah ini dia hanya satu sahaja, iaitu wujudun, sifat ada
Ada itu termasuk dalam komponen pembahagian sifat nafsiyah, iaitu sifat yang dinisbahkan kepada diri. Yang kedua, kita panggil apa yang kedua? Yang kedua ialah sifat salbiyah. Sifat salbiyah ada 5. Sifat salbiyah ini sifat dengan makna ternafi, tak perlu kita menafi. Dia ternafi secara auto, tak perlu kita menafikan. Tu dia panggil salbiyah. Makna dia ternafi. Bermula daripada kidam sampailah qiyamuhu ta'ala binafsih. Kidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadih, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Wahdaniyah. Sampailah sampai wahdaniyah. 5. 5 ini ciri termasuk dalam komponen sifat salbiyah. Makna dia kena penting. Makna kita kena tahu. Bukan terjemahan. Kidam ini sedia kala. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sedia kala. Apa makna sedia kala? Iaitu Allah Ta'ala tidak ada mula. Tidak ada mula bagi ada Allah. Itu dia panggil makna ternafi. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Itu dia panggil kidam. Baqa pula, tidak ada akhir bagi adanya Allah Ta'ala. Tidak ada penhujung bagi adanya Allah Ta'ala, yang kita panggil tak binasa. Dengan makna tak. Kenapa? Kerana dia salbiyah, dia ternafi di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 5 campur 1, 6. Jadi 6 itu dia panggil termasuk dalam sifat salbiyah dan salbiyah. Dan komponen sifat yang ketiga ni dalam sifat ma'ani, 7 sahaja. Sifat ma'ani ni 7 sahaja, iaitu sifat yang ma'ani, yang jenis betul-betul ada di diri Allah Ta'ala. Yang boleh dikesan dengan panca indera. Apabila Allah buka kasyaf kita, kita boleh nampak sifat ma'ani yang berada pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun 6 sifat nafsiyah dan 5 sifat, 1 sifat nafsiyah, 5 sifat salbiyah itu tidak ada pada diri Allah. Hanya amrun i'tibari, hanya kita panggil benda itu kita faham. Sebab tu dia level dia amrun i'tibar, kita faham sahaja. Baik, settle tuan-puan. Terus kita masuk sifat ma'ani yang kedua. Dan kedelapannya, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan kedelapan, dan atah pada kata dan ketujuh. Dan ada atah pada kata ketujuh. Atah ni dia panggil apa? Dia panggil sambungan. Itu ataf. Dan sambung ketujuh sebelum daripada ni. Kedelapan. Jadi ini dia panggil tertib ta'akul. Sama. Bukan tertib hakiki. Bukan susunan hakiki yang ada di zat Allah. Adapun sifat Allah Ta'ala, dia tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dia qadim. Tidak ada mula, tidak ada akhir. Tidak ada nombor 1 wujud, bukan nombor 2 qidan, bukan nombor 3 baqa. Dia tidak ada yang awal, tidak ada yang akhir, tidak ada permulaan, tidak ada yang last. Tapi ini tertib ini ta'akul, untuk memudahkan kita faham, untuk memudahkan kita bilan. Dia panggil tertib ta'akuli. Dan kedelapannya daripada 13 sifat yang ada pada Allah. Sifat ataupun ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Iradatun. Iradah. Sifat yang bernama iradah. Iradah ini panggil nama. Nama apa? Nama bagi sifat. Kenapa ada nama? Supaya mudah untuk kita panggil. Mudah kita nak panggil nama. Adapun iradah ini bukan sifat, bukan sifat yang kita nak faham. Iradah ini hanyalah nama merujuk kepada sifat yang di mana sifat itu berada pada diri Tuhan. Bukan si iradah ni duduk dalam kitab. Adapun duduk di bibir kita boleh panggil ini, perkataan di bibir iradah, perkataan yang kita tulis dalam kitab iradah, itu nama kita. Adapun hakikat sifat yang sebenar berada pada diri Tuhan. Berada pada diri Tuhan. Yang jenis dianya jenis ada. Ada tu di mana? Di diri Tuhan. Apabila benda tu jenis ada pada diri Tuhan, termasuk wujudi, benda yang betul-betul ada, yang berada di diri Tuhan.
yang boleh dikesan dengan panca indera kalau Allah buka kasyaf bila di hari akhirat kelak. Ertinya erti iradah. Ni erti ataupun terjemahan. Iradah. Kan iradah tu nama. Macam kita lah tuan-puan, nama kita pun kalau nama kita pun sebut di bibir. Nama Azhar. Azhar ni bukan ada, hanyalah nama saja. Nama mudah nak panggil. Kalau tak tulis tak nampak pun Azhar. A-Z-H-A-R. Kalau tak tulis tuan-puan, nama saya tak ada pun. Yang ada saya, yang nampak ni saya. Tuan-puan tengok, saya nampak saya, bukan nampak nama saya. Tuan-puan tak nampak Azhar, tak nampak. Yang nampak apa dia? Yang nampak tulisan. Tulisan tu bukan Azhar. Itu tulisan menunjukkan nama. Nama bagi apa? Nama nisbah kepada tuan dia. Mana tuan dia? Ni yang kita nampak tengok ni. Yang tuan-puan nampak saya, itulah diri saya. Adapun nama saya, tak nampak. Hanya boleh dipanggil di bibir, boleh disebut di bibir, boleh ditulis di tulisan. Itu saja. Begitu juga iradah ni nama. Yang kita nak fahamnya bukan nama, yang kita nak fahamnya ialah makna dia, diri dia. Artinya erti iradah wajib bagi Allah itu, wajib bagi. Apabila wajib bagi, rumus hukum akal. Ini kena ingat balik, rumus hukum akal, sifir hukum akal. Apa dia sifir hukum akal? Wajib dengan makna mesti ada. Kalau benda perkara tu benda ada, kita panggil wajib dengan makna mesti ada benda yang ada. Mesti sungguh perkara yang sungguh. Kalau perkara tu sungguh, maka kita panggil, kita mesti sungguh. Tu rumus hukum akal yang kita mesti ingat balik. Kenapa kena ingat rumus hukum akal? Kerana hukum akal ini yang kita akan tentukan setiap sifat yang ada pada Tuhan. 13 sifat yang kita belajar dalam kitab ni tuan-tuan, sifat wajib, sifat istihalah, kesemua dan sifat harus, kesemuanya kita menggunakan rumus hukum akal. Baru kita boleh kepanggil, kita tahu, kita faham, kita kenal tentang ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Tanda kita kenal, kita boleh decide, kita boleh tentukan menggunakan akal kita. Macam mana kita tentukan? Mesti ada. Nak boleh lahirnya mesti ada, yang tu kita kena faham. Kena tahu apa dia iradah, apa makna iradah. Kena tahu apa peranan iradah. Apabila kita tahu, kita faham, menyebabkan kita nampak di hati kita, sehingga kita boleh hukumkan mesti ada. Mesti dengan makna apa tuan-tuan? Mesti dengan makna tetap, tidak berubah-ubah. Mesti itu terjemahan daripada wujubun. Wujubun, wajibun. Wujub mesti ada. Wajibun dengan makna perkara. Wajibun tu dipanggil benda yang kita nak hukum. Jadi wujub itu mesti ada. Mesti ada apa? Mesti ada sifat yang bernama iradah pada diri Allah Ta'ala. Itu dipanggil rumus hukum akal. Wajib bagi dengan makna mesti ada. Allah Ta'ala itu mesti. Allah Ta'ala itu ada sifat iradah. Ertinya erti iradah. Baru dia nak tahu, nak bagi makna iradah. Apa dia iradah ni? Yang kita kata ciri iradah ni, sifat iradah ni apa dia yang kita nak faham? Ertinya erti iradah itu kehendak. Kehendak atau panggil kehendak. Kehendak ataupun kita panggil kehendak. Keinginan, kemahuan. Tu dia panggil pekehendak. Apabila ada sifat pekehendak dalam diri dia, menyebabkan dia berkehendak. Dia berkeinginan. Dia ada sifat mau. Untuk kata sifat mau. Sifat nak. Keinginan. Apabila dia ada sifat nak, dia ada sifat mau, dia ada sifat pekehendak, menyebabkan dia boleh berkehendak. Dia ada keinginan. Tapi bukan kita nak bincang keinginan dia lagi. Bukan kita nak bincang kehendak dia lagi. Bukan kita nak bincang peranan. Bukan kita nak bincang takluk lagi. Kita nak bagi faham step yang pertama. Langkah pertama, kita faham dulu sifat. Kita faham dulu ciri kehendak ada di diri Allah.
Step yang kedua, barulah kita bincang peranan, fungsi, sifat berkehendak. Apabila ada sifat berkehendak, ada sifat mau, ada sifat nak, dia boleh ataupun berkeupayaan, dia ada keupayaan untuk apa? Untuk berkehendak, menentukan segala perkara mungkin. Itu step yang kedua. Step pertama, tuan-puan, kita faham dulu sifat. Jangan campur dengan takluk lagi. Kita faham sifat dulu, baru kita faham peranan. Apabila dia ada ciri ini ciri yang berperanan, ciri yang berfungsi. Kita faham dulu ciri. Kita faham dulu sifat. Bukan kita faham peranan sifat. Peranan sifat sekejap lagi. Baik, apa dia? Kehendak. Dengan makna apa kehendak? Dengan makna perkehendak. Yakni yang kata perkehendak tu apa dia? Berlaku tiap-tiap sesuatu itu dengan sengajanya Allah Ta'ala. Sengaja dengan makna apa? Dengan makna ketentuan. Dengan makna sengaja tu dia panggil ketentuan. Baik, perkehendak itu yang berdiri, sifat perkehendak ni berada di mana? Yang berdiri, yang ada sifat iradah itu, sifat perkehendak itu pada zatnya Ta'ala. Jadi perkehendak ini, ulama nak cerita, musannif nak cerita, perkehendak ini dia berada di mana? Dia menunjukkan sifat ada. Yang berdiri ini tuan-puan, signal, message yang musannif cerita bahawa sifat ini bukan sifat amrun iktibari, bukan sifat yang hanya kita faham, tapi tak nampak tengok. Tidak, sifat ini sifat yang real, sifat yang betul-betul ada, yang berada di mana? Di zatnya Ta'ala-nya Allah yang bersifat dengan Ta'ala. Ini sebagai message dia nak cerita bahawa iradah ini termasuk dalam sifat ma'ani. Apabila kita sebut ma'ani, tuan-puan, itu istilah yang kita mesti dah mahir dalam minda kita. So, ma'ani dia merujuk kepada sifat wujudi. Sifat wujudi kita faham dalam minda kita. Wujudi merujuk kepada sifat yang real, sifat yang betul-betul ada, yang boleh dikesan dengan panca indera. Sama ada wujudi itu fil kharij ataupun wujudi itu fi wujdan. Kita dah bahas sebelum daripada ni apa makna sifat wujudi, apa makna sifat ma'ani, dan apa makna sifat makna wujudi dan pembahagian wujudi dan juga konsep wujudi. Itu jelas sopan, jelas. Baik. Kesimpulan tuan-puan, saya ulang sekali lagi untuk kita lebih clear, lebih faham supaya kita mudah kepegang. Kita nak faham dulu langkah pertama sebab kita nak ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua peranan, takluk ataupun dipanggil fungsi. Faham dulu langkah pertama tuan-puan. Apa dia langkah pertama yang kita perlu faham? Makna sifat iradah. Yang kata kita kena faham sifat iradah. Sifat iradah ini satu sifat yang jenis ada. Sifat iradah ni kita panggil apa dia iradah tuan-puan? Perkehendak. Perkehendak ini sifat perkehendak ini sifat untuk dulu dia kata mau. Dia kata no. Bukan berkeinginan lagi, bukan. Bukan berkehendak lagi, bukan. Apabila dia ada sifat nak, dia berkeinginan. Belum. Berkeinginan itu kita panggil itu dah masuk peranan, dah masuk fungsi. Biar kita nak langkah pertama, settle dulu, kenal dulu sifat sebelum kita kenal peranan dia. Kenapa? Kerana kita kenal sifat belum kita bincang peranan. Kita nak nampak sifat dulu, baru kita nampak peranan. Kita kenal dulu sebelum dapat ni Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah, dengan perkuasa. Walaupun kita tak nampak lagi Allah berkuasa mengadakan apa. Biar dulu kita nampak, kita faham Allah bersifat dengan sifat yang bernama kudrah, perkuasa. Apabila Allah ada sifat perkuasa di diri dia, dia ada keupayaan untuk berkuasa. Apa berkuasa? Berkuasa mengadakan. Itu dia punya job dia. Berkuasa mengadakan segala perkara yang harus. Itu bidang tugas berkuasa. Jadi struktur dalam minda kita, frame dalam minda kita tuan-puan, kita kena ada yang pertama, step pertama bagi nampak sifat dulu, bagi nampak ciri dulu. Yang kedua baru kita nampak fungsi, baru kita nampak peranan ciri. Ataupun bidang tugas dia.
Ini dia punya baru kita lebih clear. Jadi begitu juga sifat yang kedua ini, sifat ma'ani yang kedua, iradah. Kita faham dulu apa dia iradah. Belum kita nak faham berkeinginan. Apa yang Allah Ta'ala nak tentu. Apa yang Allah Ta'ala nak decide. Belum. Kita faham dulu, Allah Ta'ala ni ada sifat di diri Allah, ada sifat, nama dia ialah iradatun. Dia panggil apa iradah? Pekehendak. Ini bahasa ni. Ini terjemahan yang menggunakan metodologi ataupun gaya yang diterokai oleh Pak Dain. Ini gaya yang diterokai oleh Pak Dain. Ni. Menunjukkan pada sifat. Dia tak guna Baik. Jadi, pekehendak, kita kena faham dalam diri Allah ni ada sifat pekehendak ataupun sifat mau ataupun sifat nak. Apa yang pertama kita kena faham, tuan-puan, Allah Ta'ala ini ada sifat pekehendak di diri Allah Ta'ala. Yang sifat kehendak ini dia termasuk dalam sifat yang ada, yang betul-betul ada ataupun pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, settle. Apabila kita nak bincang step yang kedua, kita nak bincang apa? Apabila Allah Ta'ala ada sifat pekehendak, menyebabkan dia berfungsi. Sifat ini berperanan. Peranan apa? Dia ada keupayaan untuk menentukan. Ini menentukan. Untuk decide, bahasa Inggeris kita panggil. Untuk menentukan. Untuk tentu apa? Untuk tentukan benda yang dia nak tentukan. Segala perkara mungkin. Macam kita, contoh tuan-puan, kita. Baik, pertama kita ni tuan-puan, kita faham dulu kita ni ada sifat kudrah dalam kita. Konsep nak faham Allah Ta'ala, faham dulu baharu kita. Allah Ta'ala buat kita. Konsep baharu ni tuan-puan, konsep kita ada tak kudrah? Ada tak sifat perkuasa dari diri kita? Ada. Siapa yang boleh kesan tuan-puan? Yang kata sifat kudrah, sifat perkuasa, yang termasuk sifat yang ada, yang boleh dikesan menggunakan panca indera, boleh kesan ke tidak tenaga yang ada dalam diri kita, kudrah yang ada dalam diri kita, boleh. Dikesan dengan panca indera zahir? Tidak. Dikesan dengan wujdan, dikesan secara dalaman. Dia panggil apa tuan-puan? Wujudi fi wujdan. Konsep wujudi itu pembahagian wujud yang boleh dikesan secara dalaman. Baik, kita ni ada tak sifat perkuasa? Ada. Apa nama sifat perkuasa pada kita ni? Nama dia. Perkuasa kita tak faham. Kudrah pun tak faham. Apa dia? Tenaga. Rain kita panggil. Bahasa saya panggil rain. Bahasa petani panggil rain. Bahasa Kelantan panggil rain. Abang rasa ada rain sikit hari ni. Boleh mengajar ni. Ni bahasa saya. Orang tua-tua dulu bercakap lagu tu lah. Orang tua-tua dia kata, cekak hari ni dia. Dia kata rasa cekak sikit hari ni. Sebab rasa rain, ada rain sikit hari ni. Boleh bergerak. Dia rain tu apa tuan-puan? Tenaga. Apabila dia ada tenaga, menyebabkan dia boleh bertenaga. Dia rasa bertenaga. Apabila dia rasa bertenaga, dia boleh bergerak. Dia boleh berjalan. Dia berjalan dengan apa? Dia berjalan dengan sifat perkuasa yang ada pada diri dia. Saya ni boleh mengajar tuan-puan, saya boleh bangkit, saya boleh berjalan. Kenapa? Kerana saya ada sifat perkuasa yang Allah Ta'ala cipta dalam diri saya. Apabila ada sifat perkuasa dalam diri saya, ada tenaga, menyebabkan saya boleh bertenaga, saya boleh bertindak, saya boleh bergerak. Bergerak itu dah masuk langkah kedua yang kita nak kena faham, iaitu peranan tenaga kita. Apabila tenaga ni dia ada, walaupun dia tak bergerak tuan-puan, dia ada tak tenaga dia? Ada. Walaupun dia duduk diam tuan-puan, ada tak tenaga? Ada. Walaupun dia tidur tuan-puan, ada tak tenaga? Ada. Maksud dia tuan-puan, kita nak faham tenaga, nak faham dia ada rain, nak faham dia ada kudrah, kita faham dulu sifat sebelum kita faham takluk. Kena faham dulu peranan, kena faham dulu makna sifat sebelum kita faham peranan ataupun fungsi ataupun takluk. Jadi jangan kita nak kena asingkan supaya lebih clear. Kalau kita belajar biasa, kita tak perlu asingkan, terus kita belajar, terus kita panggil borong je. Terus kita borong, tapi kita nak clear supaya
lebih tahqiq. Baik, settle tuan-puan. Sama juga dengan iradah. Konsep kita baru ni tuan-puan, iradah. Walaupun saya tak decide lagi, saya tak tentu lagi. Tapi ada tak iradah dalam diri saya? Ada tak mau? Ada tak belum kita cerita lagi apa yang kita nak. Belum kita cerita lagi keinginan. Kita cerita dulu sifat yang ada dalam kita ni, sifat mau. Sifat nak dalam diri kita. Apabila ada sifat nak, ciri nak dalam diri kita ni tuan-puan, iradah menyebabkan kita boleh menentukan apa yang kita nak. Faham dulu sifat dalam diri kita ni ada sifat nak. Sebelum kita nak faham, kita nak berperanan, sifat nak ini nak berfungsi untuk apa? Untuk menentukan benda yang dia nak. Saya ni tuan-puan, saya nak tentu, saya nak mengajar ke tidak ni sebab apa saya boleh tentu? Saya boleh decide, saya nak mengajar pukul 10. Kenapa? Kerana ada sifat Allah Ta'ala buat sifat iradah dalam diri saya, sehingga mana sifat iradah dalam diri saya itu berfungsi, berperanan, bertakluk untuk taksis, untuk menentukan saya nak apa? Nak mengajar pukul 10. Lalu saya pun dengan kudrah yang ada pada saya pun boleh mengajar pada pukul 10. Jadi saya mengajar, saya bertindak itu mengikut apa? Mengikut iradah. Mengikut apa yang saya tentu. Begitu jugalah konsep yang sama yang ada pada Tuhan. Yang ada pada Allah Ta'ala. Langkah yang pertama tuan-tuan, kita kena faham dulu iradah. Sebelum kita faham peranan iradah. Allah ni ada apa? Allah ini sifat dia yang bernama pekehendak. Yang ada, pekehendak ni tuan-puan, yang ada pada Tuhan. Pekehendak ini yang ada pada zat Allah Ta'ala. Nah, apabila ada sifat pekehendak ini, Allah berkeupayaan untuk menentukan. Barulah kita nak bincang peranan, nak bincang takluk iradah. Takluk apa? Takluk taksis. Kalau kudrah, takluk takthir. Sebab itulah dia punya makna iradah ni tuan-puan, apa dia? Sifatun wujudiyatun qaimatun bidzatihi ta'ala mukhassisun. Mukhassisun itu dah termasuk peranan, dah termasuk fungsi, dah termasuk takluk. Mukhassisun al-mumkina bi ba'di ma yajuzu alaihi. Baik, habis. Settle tuan-puan. Yan ni nak masuk langkah kedua. Yan menentu, nak masuk peranan sifat. Apabila Allah Ta'ala ni ada sifat yang bernama pekehendak, yang berada di diri Allah Ta'ala, maka dengan sifat pekehendak ini, dia berkeupayaan untuk decide, menentukan. Dia nak apa? Menentukan segala perkara mungkin. Ini kita nak masuk peranan sifat pekehendak. Yang menentu ia Allah Ta'ala. Ia ni sifat bagi kata iradah itu, pekehendak itu, dia berfungsi, berperanan. Ni nak masuk fungsi dan peranan dia, takluk dia. Yang ni iradah itu, pekehendak itu. Yang menentu. Ia Allah Ta'ala dengan iradahnya, dengan sifat pekehendak. Dia tentu bila? Dia decide bila? Dia plan bila? Pada azali. Dia plan dia pada azali. Akan mumkinat. Akan sesuatu perkara mungkin. Yang sesuatu perkara yang boleh ada dan boleh tiada. Itu dipanggil perkara mungkin. Kita dah bahas sebelum daripada ni. Apabila sebut mungkin tuan-puan, istilah dalam kitab ilmu kalam, istilah dalam usul, merujuk kepada perkara yang ada dan perkara yang tiada. Perkara yang mungkin ada, perkara yang boleh ada, dan perkara yang boleh tiada. Itu mungkin. Mungkin ini level dia, di sisi akal kita, boleh Allah Ta'ala nak ada, dan boleh juga Allah Ta'ala nak adamkan, nak binasakan. Boleh juga Allah Ta'ala nak tiadakan. Itu dia panggil ma yasih wujuduhu wa au adamuhu. Ma yasihu wujuduhu au adamuhu.
sesuatu perkara yang mungkin, yang sah, yang boleh untuk Allah adakan, au adamuhu, ataupun Allah Ta'ala nak tiadakan. Tetapi ingat, Allah Ta'ala tentu ni, bidang tugas dia, cara Allah Ta'ala tentu macam mana? Yang berlawanan dengan setengah, dengan sebahagian barang yang harus atas itu mumkinat. Dia tentu ni, mukhassisu al-mumkina bi ba'di ma yajuzu alaihi. Dia menentukan perkara yang mungkin, perkara yang harus ada, perkara yang boleh ada dan boleh tiada ini, dia tentu macam mana? Bi ba'di. Dia tentu sebahagian dengan sebahagian. Dia bukan tentu semua. Maksud apa tuan-puan ni kena faham. Maksud dia dah jelas bawah ni. Maksud dia Allah tentu ini sebahagian barang yang harus atas itu mungkinat. Mana dia? Seperti dia tentu wujub Adam. Kalau Allah decide nak tentukan ada benda ni, maka Allah tentu sebahagian. Allah tentu ada. Tiada, Allah Ta'ala tak tentu. Tu maksud bi ba'di ma yajuzu alaihi. Maksudnya Allah tentu sebahagian daripada perkara mungkinat. Bukan Allah tentu semua. Maksud apa semua? Maksud perkara wajib pun Allah tentu, perkara mustahil pun Allah tentu. Itu tidak. Allah tentu putih, tak ada hitam. Allah dah decide saya ni tuan-puan, Allah dah decide saya ni, Allah dah tentukan saya azali lagi. Apa dia tentu saya? Dia tentu saya ini nak jadikan saya warna kelabu ataupun warna hitam, maka putih tak ada pada saya. Bukan putih pun ada, hitam pun ada. Maksud dia dalam satu-satu benda. Bukan maksudnya benda yang berlainan. Maksud dia kepala hitam, muka putih. Bukan. Satu-satu benda itu Allah Ta'ala tentu sebahagian. Bukan semua. Apabila dia tentu putih, hitam tak ada. Apabila dia tentu pendek, panjang tak ada. Nah, itu maksud dia. Dia plan dia decide benda yang harus itu sebahagian. Mana contoh? Seperti wujub Adam. Kalau dia tentu wujub, maka Adam tiada. Dan sifat hitam putih. Apabila Allah tentu hitam, maka putih tiada. Masa siam malam, Allah tentu siam, malam tidak ada. Sekarang ni tuan-puan, kenapa malam tak ada? Kerana Allah dah tentu siam, maka malam tidak ada. Dan tempat Mekah, Madinah, Allah tentu Mekah, maka di Madinah kita tak ada. Dan pihak kanan kiri, Allah tentu kiri, maka kanan tak ada. Allah tentu kiri, Allah tentu kanan, maka kiri tak ada. Dan panjang pendek, maka ditentukan salah satu yang berlawanan itu pada azali. Bukan baru, Allah tentu pada azali. Azali ni tuan-puan merujuk kepada apa azali ni? Azali ni merujuk kepada sesuatu benda yang dia istilah. Kita dah sebut banyak kali dah. Istilah azali ni dia termasuk istilah. Jadi dia bezalah antara istilah kidam. Kidam dan azali. Itu kita dah sebut sebelum daripada ni. Dia panggil apa? Azali ni benda yang tidak ada, benda yang tidak ada permulaan. Itu dia panggil azali. Azal. Dia azali lagi. Sejak azali lagi. Maksud sejak azali ni benda yang tidak ada mula. Dia merujuk, sebab tu sifat qadim. Semua sifat Allah Ta'ala ni qadim dan zat Allah Ta'ala qadim. Qadim apa dia? Merujuk kepada tidak ada merujuk kepada tidak ada mula. Dua-dua tu sama. Cuma dia ada khilaf. Kalau qaul mu'tamad, dia sama je. Makna di antara qadim dengan azali tu merujuk kepada apa? Perkara yang tidak ada permulaan. Sama ada jenis ada ataupun jenis sungguh. Ataupun jenis ada ataupun jenis sungguh. Baik. Yang berlawanan setengah barang yang harus atas itu mungkinat. Seperti wujub Adam dan sifat hitam putih, masa siang malam dan tempat Mekah Madinah dan pihak kanan kiri dan panjang pendek,
maka ditentukan, maka tu tafriq, maka ditentukan salah suatu yang berlawanan itu, ditentu tu bila? Pada azali. Bukan ditentu sekarang, pada azali. Allah Ta'ala dah buat pada azali lagi, waktu tidak ada permulaan, bukan buat sekarang. Dan mustahil lawan iradah, iaitu benci, iaitu terpaksa. Kalaulah, sebab tu di awal tadi, ingat ada di awal tadi yang saya terlupa nak urai tadi, yang kata perkehendak itu berlaku tiap-tiap sesuatu itu dengan sengaja, dengan kehendak dia. Berlaku sesuatu perkara itu dengan kehendak Allah, dengan sifat iradah yang ada pada Allah. Itu mana kehendak Allah. Kalau tuan-tuan biasa terjemah, biasa bertemu dengan terjemah Allah, terjemah kehendak Allah, itu dia panggil iradah, sifat iradah. Sifat iradah Allah. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Ingat, kun fayakun tu bukan sekarang, bukan apabila Allah Ta'ala kata jadi terus jadi. Kata jadi terus jadi. Itu dia panggil kinayah, kita dah bahas sebelum daripada ni. Jadi dia ada iradah. Allah Ta'ala tentu tu, kehendak Allah Ta'ala ni, apa saja berlaku ini, berlaku di atas kehendak, ketentuan ataupun sifat kehendak yang ada pada Allah. Kenapa Allah boleh tentu? Kerana dia ada sifat kehendak dia, sifat kehendak dia, sifat mau dia. Sebab itulah dia boleh berkehendak. Dia boleh menentukan segala apa yang dia kehendak. Dengan sifat kehendak yang ada pada diri dia. Maknanya apa segala perkara yang berlaku, dia sengaja. Berlaku dengan sengaja, berlaku dengan kehendak dia, berlaku dengan ketentuan Allah Ta'ala. Bukan tersalah, bukan terlupa, bukan terlalai. Tidak ada tersilap, tidak ada tersalah, tidak ada terlalai. Tidak ada, tuan-puan. Sebab tu dia panggil sengaja. Mustahil bagi iradah ini, tuan-puan. Mustahil bagi iradah, benda yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala ni kehendak. Dia apa saja berlaku dengan kehendak dia, apa saja berlaku dengan ketentuan dia, apa saja berlaku ini dengan kemahuan Allah Ta'ala, bukan secara tersalah, tersilap, terlalai, tidak. Mustahil apa? Benda yang tidak layak bagi dia. Lawan iradah. Apa lawan iradah? Benda yang tidak ada pada iradah atau apa dia? Benda yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, iaitu benci. Apa dia benci ni? Terpaksa. Benda yang berlaku tu terpaksa. Tidak. Apa saja benda yang Allah buat, dia bukan terpaksa, tapi sengaja. Sengaja. Itu dipanggil kehendak. Sengaja. Dia tidak terlupa, dia tidak terlalai. Dia tidak, tidak, apa panggil apa? Tidak, apa panggil apa kalau kita? Tak sengaja. Kita terlupa. Tapi Allah Ta'ala tak sengaja. Sebab tu, tuan-puan, kalau perasan, istilah sengaja di mana? Istilah sengaja ni iaitu diusalli. Sahaja aku solat subuh 2 rakaat. Maksud apa sahaja? Maksudnya sengaja. Apa maksud sengaja? Maksudnya datang daripada kehendak kita. Usalli itu bukan terlupa. Usalli itu aku sengaja sembahyang. Bukan aku tersilap, bukan aku terlupa. Bukan tapi sengaja. Sengaja usalli itu qasdun syai'in muqtarinan bil fi'li. Baik, situ. Mustahil lawannya iradah, iaitu terpaksa. Artinya menjadikan sesuatu dengan tiada kehendak. Menjadikan sesuatu itu tiada kehendak Allah. Dengan tak sengaja, mustahil. Allah jadi sesuatu dengan tak sengaja, mustahil. Allah jadikan sesuatu dengan tak dengan tersilap, tak sengaja, tak apa namanya, mustahil. Seperti menjadikan sesuatu dengan terpaksa, atau dengan lupa, mustahil. Atau dengan tersilap, mustahil. Atau dengan lalai, mustahil. Lalai, bukan lali ya, dengan lalai. Atau dengan ilah pun mustahil juga. Mustahil Allah Ta'ala ni kerana dia ada sifat kehendak, dia ada sifat perkehendak, dia boleh berkehendak. Dia ada sifat perkehendak, dia ada sifat mau, dia boleh dia apa namanya, dia menentukan apa yang dia mau. Mustahil juga Allah Ta'ala menjadikan sesuatu dengan illah, dengan sebab. Artinya, arti illah itu dengan sebab. Mana contoh dia? Seperti i'tiqad.
satu bangsa kafir ululiyah. Ada nama kafir ululiyah. Kafir ululiyah. Apa dia kafir ululiyah? Mereka kata mereka tu ululiyah. Kafir yang bangsa ululiyah. Pegangan mereka, i'tiqad mereka. Mereka kata, mereka i'tiqad. Kata dengan makna i'tiqad. Mereka kata, mereka i'tiqad dalam hati mereka. Jadi alam ini dengan ilah. Jadi alam ini alam yang kita duduk ni, jadi ini dengan sebab. Iaitu sebab ada Tuhan. Kenapa ada alam? Ada alam sebab ada Tuhan. Maka ada alam dengan tiada kehendak Tuhan. Bukan Allah Ta'ala cipta alam dengan kehendak Allah Ta'ala. Dengan sifat kehendak yang ada di diri Allah Ta'ala menyebabkan Allah Ta'ala mencipta, menentukan. Dia nak menentukan apa? Menentukan benda yang dikehendak. Apa benda yang dia nak? Mengadakan alam. Tapi mengada alam tu dengan sifat kudrah. Tu tengok ada perkaitan di antara sifat kudrah dengan sifat iradah. Dan kita kata Allah Ta'ala jadikan alam ini dengan sifat iradah. Bukan. Allah tentu nak jadi alam ini dengan sifat iradah. Decide dulu, plan dulu. Dan Allah tanjiz. Allah tanjiz. Allah tanjizkan. Allah laksanakan. Tanjiz dengan makna Allah praktik. Allah praktikkan. Apa yang dia decide, apa yang dia plan itu dengan sifat kudrah. Sebab itulah dia takluk yang kita tak bahas lagi tuan-tuan, kita akan bahas lain kali sebab dia perbicaraan detail. Pembahagian takluk, ada takluk tanjiz yang Al-Fadil Jaidin kita tanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nak tanya suluhul qadim dengan tanjiz hadis masuk huraian sifat ni tak? Ya. Sifat masuk dalam pembahagian takluk kudrah. Banyak takluk kudrah tuan-tuan, tapi kita ni asas, kita tak berhajat lagi untuk detailkan. Ada takluk tanjizi hadis, ada takluk suluhul qadim, ada takluk qubdah. Tanjiz ni makna apa? Tanjiz ni, tanjiz dia praktik. Dia pelaksanakan. Suluhul qadim tak laksana lagi. Suluh tu, bau suluh, bau cadam, bau prepare, suluh. Baik. Mereka kata ada alam ini dengan tiada kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan. Ada alam ini, kita i'tiqad yang benar, yang betul. Ada alam ini dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah cipta alam ini dengan sifat kudrah Allah berdasarkan apa dia? Berdasarkan ataupun mengikut kehendak Allah Ta'ala. Sebab apa Allah berkehendak? Kerana dia ada sifat berkehendak. Apabila dia ada sifat berkehendak, sifat ini jenis berperanan, jenis berfungsi. Fungsi apa? Fungsi dia boleh berkehendak menentukan apa saja yang dia nak tentu. Termasuk dalam perkara mungkin. Bukan perkara wajib, bukan perkara mustahil. Mana contoh dia? Ada alam dengan tiada kehendak seperti bergerak jari. Ni. Ada bangsa kafir ululiyah, mereka kata jadi alam dengan ada ilah, iaitu sebab ada Tuhan, maka ada alam dengan tiada kehendak Tuhan. Mana contoh lagi? Seperti bergerak jari. Jari kita ni bergerak, jari kita bergerak. Bergerak jari, bergeraklah cincin. Jari bergerak jari, maka menyebabkan cincin yang kita pakai turut bergerak. Ini dia panggil apa dia? Dia panggil akidah pegangan yang mereka percaya, mereka berpegang dalam hati mereka ada benda dengan ada sebab. Bergerak cincin dengan sebab bergerak jari. Kenapa cincin turut bergerak, jari bergerak? Kalau jari tak bergerak, cincin tak bergerak. Sedangkan i'tiqad kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita dah bincang dulu dalam konsep wahdaniyah. Dia panggil konsep ketunggalan ataupun kesatuan ataupun keesaan perbuatan Allah. Sedangkan yang kita i'tiqad, bergerak itu Allah Ta'ala, qudrah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan pergerakan tangan pada kita dan Allah jadikan pergerakan cincin itu. Cuma dia, panggil apa? Dia selari.
Tapi bukan satu. Kerana apa? Kerana Allah ni ada af'al, perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah menjadikan perbuatan gerak pada tangan. Allah jadikan perbuatan gerak pada cicin. Walaupun kita nampak pada zahirnya, pergerakan itu serentak. Sebenarnya, ada perbuatan pada cicin yang Allah Ta'ala jadikan. Baik. Ataupun jadi sesuatu dengan tabi'ah, dengan natural, dengan nature. Jadi sesuatu itu secara nature. Dengan dirinya sendiri. Mana? Seperti i'tiqad satu bangsa kafir taba'in. Mereka kata ada Tuhan, maka ada alam dengan tiada kehendak Tuhan. Secara nature. Kenapa ada alam ini? Kan ada Tuhan, maka adalah alam. Tetapi kena ada syarat. Dia tambah ada syarat. Iaitu syarat dia apa? Kena ada Tuhan itu sifat ketuhanan dan jangan ada manik, jangan ada perkara yang boleh menegah. Artinya apa manik ni? Jangan ada yang menegah. Jangan ada perkara yang boleh menhalan. Mana contoh perkara yang boleh menhalan? Iaitu jangan ada yang menyengutui Tuhan. Dia percaya yang kata Allah Ta'ala ni ada sifat ketuhanan. Tapi dia kata adanya makhluk, adanya Tuhan, adanya alam ini dengan sebab apa? Dengan sebab adanya Tuhan. Tapi apa dia lagi dia kata? Cara dia, jangan ada sesuatu yang mencegah daripada mencegah. Apa dia mencegah tu? Jangan ada perkara yang menyengutui Tuhan. Dan atau pada seperti i'tiqad. Dan seperti api menjadi hangus sesuatu dengan tabiat, dengan secara semula jadi. Dahkan oleh kerana api ni secara nature lagi. Secara nature dia jenis memang macam tu. Dia tak nampak perbuatan Tuhan. Memang api ni dia jenis terbakar. Tu. Dia tak nampak perbuatan Tuhan. Dengan syarat bersentuhnya hanya api tadi. Dan jangan ada manik, jangan ada menhalan daripada terbakar. Dia kena sentuh lagi pula jangan ada perkara menhalan. Iaitu apa menhalan daripada terbakar? Basah. Jangan ada suatu perkara yang menhalan daripada terbakar, iaitu basah. Kalau suatu tu ada basah, dia panggil basah itu menhalan daripada terbakar. Tak terbakar juga. Maka sekalian itu mustahil dan jadi kafir orang yang i'tiqad mana-mana sesuatu yang demikian tersebut itu wal'iyazubillah. Bermula dalil wajib ada iradah bagi Allah itu. Mana dalil dia? Baharu alam. Dan firman Allah Ta'ala fa'alul lima yurid. Artinya Allah itu yang amat berbuat bagi barang yang ia kehendaknya. Wallahu a'lam. Kesembilan ilmun. InsyaAllah tuan-puan kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang, iaitu ciri yang ke-9 ilmu. Baik, yang panjang lebar yang kita cerita tuan-puan, apa kesimpulan yang kita nak pegang dalam hati kita dalam proses kita nak kenal Tuhan, dalam proses kita nak mengenali Allah Ta'ala. Sebab tu objektif kita kena tahu setiap pengajian tuan-puan bagi ada target yang jelas supaya apa yang kita target itu capai. Jangan kita belajar sifat 20, jangan kita belajar sifat 13 sampai berkhatam-khatam tapi objektifnya tak nampak. Tidak ada apa yang dia target. Yang dia target nak khatam. Lepas khatam tak tahu apa. Ini sangat rugi. Kita mengaji tanpa ada hala tuju, kita mengaji tanpa meletakkan target yang jelas, menyebabkan kita tak tahu punca, kita teraba-raba dalam cerah. Bukan teraba dalam gelap, dalam cerah tuan-puan. Kita teraba-raba dalam mencari arah dalam belajar. Kalau orang yang teraba-raba, orang yang tak belajar, okey, is okey sebab memang dia tak belajar pun, memang dia meraba-raba mencari hala tuju. Meraba-raba mencari jalan yang sebenar. Tapi kita dah berada di atas trap, cuma kita tak tahu mana hala tuju kita, mana ending kita, apa yang kita nak sebenarnya sifat 20. Kita belajar sifat 20 biar kita tahu target apa yang kita nak capai, apa yang kita nak faham daripada sifat 20. Sifat 20 ini metodologi saja. Sifat 20 ini metodologi saja, pendekatan yang dirumus oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, Asy'ariyah ataupun Al-Maturidiyah. Itu metodologi, itu pendekatan yang dirumus oleh tokoh besar ini. Jadi pendekatan ini tuan-puan, pendekatan untuk apa? Untuk kenal Tuhan. Target kita apa dia tuan-puan? Target kita mengenal, memahami
mengenal, memahami, mengetahui. Atau bahasa kampung kita panggil, nak faham, nak reti, nak tahu. Apa yang kita nak tahu? Tentang Tuhan. Nak tahu macam mana tentang Tuhan ni? Nak tahu cara dia, nak faham tentang ketuhanan ini, faham ciri yang ada pada diri Tuhan. Itu saja. Maka target kita jelas tuan-puan, target kita nak kenal Tuhan, nak reti tentang Tuhan, nak faham tentang Tuhan, faham melalui apa? Melalui ciri yang ada pada diri dia. Kita nak kenal apa ciri Tuhan aku ni, dia berciri macam mana? Oh, dia berciri 13 asas yang kita nak faham, ciri 13. Maka tuan-puan, kita cuba faham, bagi nampak jelas dalam hati kita, 13 ciri ni bagi clear, bagi kita dan hati kita mantap, bagi kita pegang. Itulah yang dipanggil imam. Apabila clear, apabila jelas, kita faham sungguh, kita faham nampak jelas, itulah dia panggil imam dalam hati kita. Yang kita panggil beriman kepada Allah. An yu'minu billah. Yang kita panggil yu'minu billah itu beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Maksud apa? Percaya kepada ciri-ciri yang ada pada Tuhan. Percaya kepada ciri yang ada pada diri Tuhan itu. Maka kita pun kena tahu satu persatu tuan-puan. Apa yang kesimpulan kita nak sebut hari ini tuan-puan? Dua benda. Pertama, kita kena faham sifat iradah. Yang kedua, kita kena tahu fungsi ataupun peranan ataupun takluk sifat iradah. Dan yang ketiga, detail sikit apa dia? Kena tahu bidan dia, takluk dia, peranan sifat. Dia ada takluk. Dan takluk dia ni, bidan tugas dia ni apa? Dia bukan semua merangkumi wajib mustahil, perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus. Tidak. Sama dengan qudrah. Baik, kita tengok rumus satu-satu. Pertama tuan-puan, 3 benda yang kita nak sebut tuan-puan hari ini sebagai kesimpulan benda yang kita nak pegang. Pertama, iradah. Apa dia iradah? Iradah ini sifat perkehendak yang ada pada diri Tuhan. Settle. Itu saja. Iradah ini sifat perkehendak yang ada, wujudi. Wujud sifatun wujudiyatun qaimatun bizatihi ta'ala. Satu sifat perkehendak ini, satu sifat yang betul-betul ada di diri Allah Ta'ala. Baik, settle. Yang kedua, perkehendak ini, sifat perkehendak yang ada di diri Allah ini, dia ada peranan dia. Dia ada fungsi dia. Apa peranan dia? Dia boleh berkeupayaan. Perkehendak ini, apabila Allah Ta'ala sifat perkehendak, Allah berkeupayaan untuk apa tuan-tuan? Untuk menentukan. Ataupun bahasa lain dia panggil berkehendak untuk menentukan. Berkeinginan untuk menentukan. Maka dia panggil takluk, takhsis, menentukan. Baik, menentukan apa tuan-tuan? Ini bidang tugas. Yang ketiga yang kita kena tahu, job dia, bidang tugas, iradah ini, dia hanya takhsis perkara yang mungkin saja, perkara yang harus pada akal saja. Dia tak akan tentu perkara mustahil, dia tak akan tentu perkara wajib. Dia hanya menentu perkara mungkin dan tentu pula bi ba'di ma yajuzu alaihi, dengan sebahagian daripada perkara mungkin. Bagaimana tuan-puan? Iaitu dia berkeupayaan untuk menentukan menentukan apa? Menentukan segala perkara yang mungkin, perkara yang harus pada akal, dengan sebahagian, dengan cara apa? Sebahagian perkara yang mungkin itu, bukan semua. Maksud apa tuan-puan? Maksud dia menentukan, dia ada keupayaan untuk menentukan segala perkara mungkin. Bukan perkara wajib pada akal, bukan perkara mustahil, perkara yang harus pada akal. Apa dia? Perkara harus ni banyak tuan-puan, mengadakan kita, mengadakan makhluk. Mengadakan makhluk ini dipanggil perkara mungkin, perkara harus. Maka Allah Ta'ala menentukan untuk mengadakan makhluk dengan ciri-ciri dan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan ataupun mengikut kehendak dia. Allah Ta'ala nak buat kita ni tuan-puan, dan buat kita ni, dia tentu, dia decide, dia plan siap, di azali. Ini dia punya, dia panggil apa tuan-puan? Ini dia punya peranan, dia punya sifat ataupun dia punya fungsi. Fungsi apa? Fungsi sifat iradah. Fungsi sifat iradah ini, dia akan tentukan mengikut kehendak dia apa yang dia nak buat. Apabila sampai masa dia tanjis dengan kudrah dia, itu sifat kudrah Allah Ta'ala. Baik, settle tuan-tuan. 3 benda. Yang pertama sifat kita tahu. Yang kedua peranan. Yang ketiganya bidang tugas. Apa dia panggil?
Bidang tugas itu, dia berkeupayaan untuk menentukan segala perkara mungkin sahaja. Wallahu a'lam. InsyaAllah, kita akan sambung sifat ilmun akan datang. Baik, terima kasih semua tuan-puan. Terima kasih kepada kawan-kawan kita, rakan kita, teman-teman kita yang sudi memeriahkan kuliah kita, memeriahkan majlis pengajian online kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada keberkatan ilmu, keberkatan harta benda kita, keberkatan keluarga kita, dan paling penting tuan-puan, keberkatan umur kita. Itulah yang kita impikan, itulah yang kita dambakan, itulah yang kita harapkan. Kenapa? Karena kalau umur yang berkat, Allah akan bantu untuk kita hidup seoptimum yang mungkin untuk melakukan kebaikan. Apabila kita ni umur Allah Ta'ala bagi berkat, apa saja kita buat, majoritinya kebaikan. Banyak umur kita akan habis dengan perkara yang dapat pahala, banyak perkara yang akan dihabiskan dengan perkara yang baik. Itulah dipanggil umur yang berkat. Mudah-mudahan kita diberi pahala yang besar dan ganjaran kita, dan kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita membesarkan majlis ilmu, kita membesarkan ilmu syarak, kita membesarkan ilmu syarak dengan belajar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih sama-sama bagi semua-semua yang ucapkan terima kasih sama-sama. Dan siapa yang bagi salam, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.